hari itu kita belajar tentang tarikh kedaulatan, kemudian kita lihat kepada pandangan tokoh-tokoh tentang masuk kedaulatan. Kemudian seterusnya hari itu kita lihat tentang jenis kedaulatan. Betul tak? Okey, betul. Dan akhir sekali kita lihat ialah ciri-ciri negara berdaulat tu ada satu pemerintahan, ada sempadan, ada perundangan dan rakyat. Betul Okey. Jadi hari ini kita nak sambung kedaulatan ni, kita nak sambung kepada aspek ni 1.3 kejap 1.3 kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Negara berdaulat. Nampak Okey, jadi kepentingan ni ada 4 kepentingan yang kamu kena tahulah. Okey, kita besarkan sikitlah. Okey, kepentingan pertama ialah bila kita dapat mewujudkan negara berdaulat, pentadbiran akan lebih berkesan. Pentadbiran lebih berkesan. Bila pentadbiran berkesan ni, negara kita boleh menjalankan pentadbiran tanpa campur tangan pihak luar. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa kepentingan kedua mewujudkan negara berdaulat ni? Ekonomi negara kita akan lebih berkembang. Bila negara berdaulat negara boleh melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi. Maksudnya kat sini, bila ekonomi berkembang, apa yang terjadi? Dapat tengok sini, memajukan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Nanti kalau kamu tanya, macam mana nak memajukan dan meningkatkan taraf hidup rakyat? Inilah penerangan dia. Meliputi dalam bidang pertanian, adanya aktiviti pertanian dapat beri pekerjaan kepada rakyat. Adanya aktiviti perindustrian, istilahnya adalah kilang-kilang. Bila ada kilang-kilang elektronik, kilang-kilang tayar, kilang-kilang kereta, dia dapat memberi pekerjaan perdagangan dan secara tak langsung dapat meningkatkan dasar pembangunan ekonomi negara. Baik, kemudian yang ketiga, kepentingan mewujudkan negara berdaulat ketiga ialah kesejahteraan sosial. Sosial ni untuk apa? Dapat melahirkan generasi yang berilmu. Bila negara kita ni aman, ditadbir dengan baik, maka kita dapat melahirkan generasi yang ada ilmu. Maksudnya masyarakat yang berilmu dan berkemahiran melalui pendidikan. Jadi macam mana kerajaan nak wujudkan masyarakat yang berilmu? Melalui perkara ni. Melalui perkara ni melalui bahasa kebangsaan. Sebab itu diwujudkan bahasa kebangsaan. Dasar bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Supaya apa? Semua orang Cina, India, Melayu bercakap satu bahasa dan saling berhubungan erat. Melalui kedua, melalui kebudayaan. Adanya dasar kebudayaan. Kebudayaan tu apa? Kebudayaan tu apa? Kebudayaan tu ialah tentang cara hidup orang Cina, orang India, orang Melayu. Contoh, orang Cina suka makan nasi lemak, orang Melayu suka makan capati, orang India suka makan kuih bulan, contohnya dan juga sukan. Kalau kamu lihat sukan di negara kita ni, biasa kalau bola sepak orang Melayu, ada Cina di India. Kalau badminton pun ada orang Cina yang kuasai, yang mahir main, ada orang Melayu, ada orang India. Itulah. Boleh dan kepentingan keempat ialah mewujudkan hubungan luar. Kenapa hubungan luar ni penting? Hubungan luar ni supaya menjalankan hubungan luar ni dapat melalui penghubungan dasar luar ni dapat menjalinkan hubungan diplomatik. Maksudnya diplomatik. Nampaknya dapat tambah kawan. Sebab apa tambah kawan? Kalau negara kita hadapi masalah banjir ke apa, kalau kamu tengok berita itu, kita boleh minta tolong. Kemudian kita boleh kebaikan hubungan luar ni, kita boleh mengadakan mengadakan perjanjian, buat perjanjian ekonomi. Kau jual aku, contohnya Malaysia buat perjanjian ekonomi dengan negara India. India jual bawang dan juga bawang India terkenal dengan bawang India supply bawang kepada Malaysia. Malaysia supply pula kelapa sawit, minyak kelapa sawit kepada India. Itulah perjanjian persahabatan. Setakat ni ada soalan tak?
untuk ni kepentingan. Tak ada Okey, terima kasih. Okey, seterusnya inilah contoh ni buka ni senang. Okey, inilah contoh hubungan yang Malaysia berdaulat lah. Ada buat lawatan. Kalau lihat sini ni lawatan ni menteri ke negara China, buat hubungan persahabatan. Okey, seterusnya ni kehebat nantilah kita tengok. Okey, ini adalah contoh-contoh ni satu interaktif bahan untuk kamu nak tahu bahawa ekonomi negara kita berkembang. Ni ekonomi Malaysia tumbuh 4%. Okey, lagi mana? Ni menghormati kepelbagaian budaya. Ini tak apalah, kita go through saja. Okey, seterusnya kita nak lihat tajuk 1.4. Bila kamu dah tahu dia punya kepentingan kedaulatan, macam mana kita nak mempertahankannya? Okey, so kita lihat yang pertama ialah ni. Dari segi pemerintahan, okey, dia punya kepentingan. Bila langkah pertama kita kena wujudkan pentadbiran cekap. So bila pentadbiran tu yang cekap, berkesan, maka kedaulatan negara kita akan kekal. Elakkan amalan rasuah. Bila tak ada rasuah, pentadbiran negara kita akan cekap dan kestabilan politik terjamin, kedaulatan pun kekal. Okey, memastikan agihan sumber kekayaan negara secara adil. Maksudnya, biasa kalau ada projek-projek yang berkaitan rakyat, kerajaan akan buka tender. Siapa yang boleh berikan kertas kerja yang terbaik, maka kontraktor itulah akan dipilih. Itulah langkah dia. Okey, langkah kedua ialah memberikan kesetiaan kepada raja negara. Ni rakyat lah. Okey, rakyat, pemerintah. Menyokong segala usaha dasar kerajaan. Itulah sebagai rakyat. Kalau kerajaan nak buat projek kereta api, kita kena sokong, kita jangan bantah. Okey, skrin ni nampak tak? Nampak kan? Nampak kan? Okey, seterusnya kita lihat yang ni. Mengekal pemerintah rakyat perlu bekerjasama untuk mengekal perpaduan kaum. Ni salah satu nak mengekal kedaulatan. Kalau kamu perasan, negara kita Malaysia asal-asal perpaduan kaum. Kenapa? Kenapa? Kenapa negara kita mementingkan perpaduan kaum? Sebab kita ada berbagai sebab kita ada pelbagai kaum. Betul, kita ada pelbagai kaum. Kita bukan, kalau kamu perasan di negara-negara Amerika, macam Amerika Syarikat, di negara-negara Eropah, dia kebanyakan dia ialah kaum yang sama atau bangsa yang sama, iaitu orang putih juga. Ada pun negro. Kalau kita ni, kita ada 3 posisi kaum terbesar. Okey, iaitu Melayu lebih kurang 50%, 60%, orang Cina lebih kurang 30%, orang India lebih kurang 20%. Begitu, lebih kurang gitulah, ada plus minus lah. Jadi kita ada 3 transisi, 3 posisi kaum yang besar. Jadi sebab itu negara kita perlu mengekalkan perpaduan. Okey, jadi ini antara cara-cara mengekalkan perpaduan mengubah dasar yang berkaitan perpaduan kaum, macam sekolah menengah kita gabung, sekolah rendah ikut kaum kan, sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah kebangsaan Tamil. Tapi sekolah menengah mesti gabung. Sebab apa? Supaya nak memudahkan generasi muda, berbagai kaum ni berinteraksi, bercakap. Macam kamu lah, ada yoga, ada ceng, ada fatihah. Cuba kamu dah kenal dari zaman sekolah. Jadi kamu bila jumpa kat luar, hello, hai ceng, buat apa sekarang, sudah kahwin? Hai yoga, wah sudah masuk University Oxford. Oh, Amerika. Contohnya. Itu sebab kamu dah kenal di sekolah. Cuba kamu tak kenal yoga, tiba yoga, saya dari University Oxford. Si kamu dah hati, belagaknya masuk University Oxford. Yelah, orang kaya kan, pandai. Sebab apa? Sebab tak pernah jumpa kat sekolah. Sebab itulah perpaduan kaum ni kena dimulakan dari sekolah. Okey, ada soalan setakat ni? Ada soalan tak? Hello, ada soalan tak? Tak ada Okay, kalau tak ada, seterusnya kita tengok ni. Ni boleh baca sendirilah. Buat program perpaduan kaum, kempen, buat prinsip dengan bahasa kebangsaan, hukum negara, ni semua banyak Okey, seterusnya. Tak ada. Ni. Pemerintah dan rakyat perlu bekerjasama untuk memupuk patriotisme. Tak ada tak ada. Okey, ni seterusnya. Memupuk patriotisme ni, buat sambutan hari kebangsaan. Ni langkah-langkah mengekal kedaulatan ni. Mewajibkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran teras, kena wajib lulus ni atas ni.
buat filem berkaitan patriotisme. Contoh Sarjan Hassan, Lieutenant Adnan, memberi pengiktirafan kepada rakyat yang berjasa. Contoh Lee Chong Wei menang pingat perak di Olimpik 2 kali 3 kali. Menghormati lambang negara, iaitu Jarum Gemilang, menghargai adat. Ni semualah. Inilah salah satu cara mengekalkan kedaulatan. Boleh Okey, seterusnya ialah ni, mengukuhkan pertahanan negara. Ini ialah langkah mengekalkan kedaulatan. Kenapa kita kena kukuhkan pertahanan? Kita belajar. Kenapa kita kena kukuhkan pertahanan negara kita? Kenapa? Buka mic. Kenapa kita kena kukuhkan pertahanan negara kita? Untuk Mengelak daripada serangan. Mengelak daripada apa, Ain? Mengelak daripada serangan. Serangan apa? Untuk Serangan musuh lah. Untuk Untuk apa? Mengalang serangan musuh kan? Itulah sebabnya kita kukuhkan pertahanan. Bila musuh serang, kita boleh pertahankan diri. Musuh. Betul. Okey, jadi tengok sini. Jadi berkaitan keselamatan ni, kita kena ada tingkatkan pertahanan supaya mengelakkan pencerobohan terhadap sempadan negara. Ini salah satu cara dia lah. Kita mengelakkan kolaborasi pihak luar. Maksudnya jangan bekerjasama dengan kuasa asing yang cuba nak ambil maklumat pertahanan kita. Kita kena galakkan rakyat menganggotai keselamatan, masuk polis, masuk tentera. Okey, kita kena buat undang-undang yang melindungi keselamatan. Sesiapa yang mengkhianati negara dihukum bunuh. Itu contohnya lah. Okey, membuat perjanjian pertahanan. Kalau kita diserang, kita akan minta negara jiran kita bantu. Jadi inilah antara langkah-langkah mengukuhkan pertahanan negara. Okey. Okay, tengok seterusnya. Dah habis tu untuk tajuk 1.1 ni. Ada soalan tak yang ni? Ada. Okay, kelas tak ada Tak ada? Okay, yang ni ada soalan tak? Tak ada Okay, betul tak ada. Kalau tak ada, okay, kita sambung tengok video sikit lah. Boleh Video yang mana sekejap ni, kita tengok berita ni. Kedaulatan negara menjadi perkara terpenting yang perlu dijaga. Okey. Kedaulatan negara menjadi perkara terpenting yang perlu dijaga. Menurut bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, walaupun Malaysia hanya sebuah negara kecil, aspek berkenaan menjadi tanggungjawab semua warga negara. Bagi menjaganya, ia tidak sepatutnya digalas atas bahu anggota keselamatan semata-mata. Sebaliknya, semua rakyat perlu bergandingan bagi memastikan kedaulatan tersebut dapat dikekalkan. Ya, kadang-kadang kita serahkan kerja-kerja pertahanan ini kepada orang-orang yang beruniform, tentera, polis. Mereka lah yang akan menjaga, mempertahankan negara kita. Kita tidak ada peranan. Tetapi kalaulah tidak ada orang ini, tidak ada orang yang rasa bersemangat untuk mempertahankan negara sendiri, saya sanggup menyertai pasukan-pasukan yang bertanggungjawab untuk mempertahankan negara. Jika tidak ada mereka ini dan kita tidak ada perlindungan seperti yang kita harapkan. Sebagai warga yang prihatin, beliau menyeru semua rakyat agar dapat memahami dan memandang serius isu kedaulatan negara. Dr. Mahathir berkata demikian ketika menyampaikan syarahan bertajuk Mahasiswa dan Kedaulatan Negara di Universiti Kebangsaan Malaysia pada Jumaat. Okey, apa yang kamu dapat simpulkan daripada video tadi? Okey, bagi pendapat sikit. Dr. Mahathir cakap apa tadi? Saya tak dengar. Tak dengar. Okey, yang lain? Yang lain?
Buka mic. Sangat sangkut. Dengar cikgu. Tadi kata dengar. Okey, jadi cikgu jelaskan balik lah. Dalam video Depan. okey, tak boleh dijelaskan. Dalam video tu kata bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, tanggungjawab menjaga kedaulatan negara, tanggungjawab semua rakyat. Maksudnya kita jangan mengharapkan tentera dan polis saja menjaga keselamatan negara kita. Sebab kalau dalam kalangan rakyat ni ada yang mengkhianati negara kita, maka tak ada function atau tak berfungsilah polis dan tentera nak menjaga negara kita. Sebab apa? Ada antara kita yang mengkhianati negara. Jadi kesimpulannya video tadi cakap apa? Kita semua kena ada timbul rasa untuk mengorbankan diri untuk menjaga kedaulatan negara. Itulah dia punya intipati dia. Boleh? Okey. Boleh teruskan? Boleh tak? Apa contoh cara rakyat mengkhianati negara tu? Contoh perbuatan mengkhianati negara ialah kamu senang lah yang sekarang dekat laman sosial kamu cakap negara kita ni mempunyai masalah politik, Perdana Menteri tak bagus, kerajaan menyusahkan rakyat. Itu ialah salah satu contoh pengkhianatan negara. Bila kamu type dalam Facebook, kamu type dalam Twitter dan YouTube, negara-negara luar akan boleh baca, teruknya negara Malaysia ni. Tak payahlah ini kawan dengan dia, tak payahlah buat hubungan ekonomi dengan dia, tak payahlah belajar dengan dia. Itu ialah contoh-contoh pengkhianatan kecil yang kita buat. Jelas. Kalau pengkhianatan yang besar macam kamu tengok, ada pernah dengar kes pegawai immigration memasukkan pasport orang asing dan dia tinggal sini lebih lama. Dia dapat apa? Dia dapat duit. Dia dapat rasuah lah, ambil rasuah. Itu ialah pengkhianatan yang besar. Boleh? Jelas? Boleh. Jelas ha? Okey, terima kasih. Okey, jom kita sambung yang tadi. So bab 1 tadi dah habis tentang kedaulatan. Ni ada soalan dia. Soalan tak apa, soalan nanti kita tengok kat modul lah. Okey, tak apa. Okey, kita masuk bab 2 pula. Boleh kita masuk bab 2 sikit Kita sampai 12.30 kan? Betul? 12.30 kan? Okey, so seterusnya 12.40 kan? Okey, tak apa, nanti kita bagi istirahat. So seterusnya kita nak lihat kepada bab 2 ni tentang perlembagaan Malaysia. Apa itu perlembagaan? Okey. Sebelum kamu tengok perlembagaan ni, kita tengok video ni sebentar Daulatan negara. Okey, ini video dia. Okey, video ni ada masalah sikit, tak apalah. Kita tunjuk poin-poinnya lah Cikgu tak present. Tak ya. Present seperti mana? Tak, video ni tak ada. Betul tak ada. Tak sempat download. Kita download yang tadi tu je. Okey, so kita sambung untuk ni. Okay, kita sambung bab 2 tadi. Alright. Okay, present your entire screen. Okay, click and share. Alright. Okay, nampak kan? Okay, so bab 2 ialah tentang perlembagaan. Okay, kalau kamu lihat sini perlembagaan ni. Perlembagaan ni dia dah buat dah poin ni. Cikgu ambil saja cerita manfaatkan Kamu akan belajar tentang macam mana perlembagaan Malaysia ni dibuat. Perlembagaan ni bahasa ringkas dia ialah undang-undang tertinggi dalam negara kita. Mula daripada sinilah sejarah penggubalan, pindaan, latar belakang dan ciri utama. Ini yang kita akan belajar. Okey, seterusnya next. Kita go through saja. Okey, kita nak tengok latar belakang dia. Latar belakang maksudnya pada akhir pelajaran kamu akan dapat menjelaskan macam mana undang-undang atau perlembagaan negara ni dibentuk. Okey, kita tengok seterusnya.
Alright. Ini ialah buku yang menceritakan perlembagaan. Perlembagaan ni kamu ingat satu dia ialah undang-undang paling tertinggi dalam sebuah negara. Jadi kalau ada undang-undang lain yang tak mengikuti perlembagaan ataupun maksudnya dia bertentangan dengan perlembagaan, undang-undang itu dianggap tidak adil. Okey. Jadi kemudian kita tengok nombor 2 ni, perlembagaan negara kita ni telah bermula sebelum zaman British lagi. Iaitu semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Bila sebut Kerajaan Melaka, 2 undang-undang terkenal iaitu hukum Undang-undang Melaka. Melaka dan hukum kanun Undang-undang Melaka. Laut. Bagus. Terbaik, kamu memang hebat. Saya dah MSK kan. Itulah undang-undang asas undang-undang negara kita. 2 undang-undang terkenal. Okey, yang keempat pada zaman British, undang-undang tu masih lagi diamalkan tapi disesuaikan dengan undang-undang British. Maksud British dah ubah sesuai sikit lah. Dia combine lah. Okey. Dan seterusnya nombor 5, apabila merdeka barulah dibuat ni perlembagaan persekutuan. Okey, jelas Okey, seterusnya kita lihat daripada zaman Melayu Melaka lagi, Undang-Undang Negeri Melayu. Okey, ada 5 perkara. Undang-undang ni kamu nak kena tahu, kamu nak simple atau kamu nak faham ialah siapa ketua, apa isi undang-undang, apa kesan pelaksanaan undang-undang. Kalau macam sini kamu tengok, Undang-Undang Negeri Melayu ni mestilah ketuanya raja. Rakyat kena setia kepada raja. Itu benda yang ulang lah. Kamu dari tentang 1, tentang 2, 3 Undang-undang ni pada zaman Kesultanan Melaka ditentukan oleh raja ni, nombor 3. Kemudian nombor 4 ni, contoh undang-undang macam kamu sebut tadi lah. Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Okey. Selain itu ada juga undang-undang lain iaitu Undang-Undang Kedah, Hukum Kanun Pahang, Undang Johor dan 99 Perak. Kita go through sajalah Boleh? Okey, seterusnya next. Ini ialah contoh undang-undang Inggeris. Ini kita go through sajalah. Contoh di negeri Selat dipanggil Charter of Justice. Justice ni maksudnya ialah Justice maksudnya keadilan. Keadilan. Okay, very good, very well. Justice ialah keadilan. Sama lah undang-undang ni. Ni jangan baca saja, kita go through. Ada rujukan, ada piagam, Sarawak, Sabah pun ada undang-undang British. Okey. Jadi undang-undang di negeri Melayu mengalami perubahan. Maksudnya undang-undang di negeri kita ni daripada zaman Melaka kemudian dikombainkan dengan undang-undang Inggeris, diubah disesuaikan. Maksudnya mana-mana undang-undang Inggeris yang okey diambil, mana-mana undang-undang daripada zaman hukum kanun Melaka, undang-undang Melaka tu yang okey diambil, digabungkan. Itulah maksud dia. Okey. Baik, seterusnya kita lihat ni undang-undang Inggeris. Kita boleh baca sajalah, go through zaman British, perkenalkan mahkamah, ada di Singapura, di Pulau Pinang. Kemudian dia gabungkan undang-undang. Matlamatnya adalah untuk melindungi penduduk asal daripada penindasan dan ketidakadilan. Ini samalah tujuan pemilihan undang-undang. Dan di Sarawak ada undang-undang negeri, di Sabah ada majlis undangan. Ini sama saja. Ini semua fakta je lah tentang undang-undang, tak ada masalah. Okey. Ini kesimpulannya. Institusi pemerintahan beraja diteruskan apabila tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Dan beberapa pindaan disesuaikan. Apa maksudnya kat sini? Cikgu terangkan tadi lah. Isi Undang-Undang Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka tu sebahagiannya diambil dan disesuaikan dengan Undang-Undang British. Dan akhirnya selepas merdeka, negara kita mengamalkan konsep raja berperlembagaan. Raja tu ialah undang-undang zaman Melaka. Berperlembagaan ni ialah undang-undang zaman British. Digabung dan disesuaikan. Jadi negara kita secara ringkasnya yang untuk tajuk 2.1 ni, negara kita mengamalkan 2 jenis undang-undang. Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Raja berperlembagaan tu yang undang-undang cikgu sebut tadi. Kombinasi Undang-Undang Melaka dan Undang-Undang British. Demokrasi parlimen ni ialah sistem pemerintahan. Nanti ni kita akan terangkan tajuk seterusnya. Ada soalan tak setakat ni?
Tentang undang-undang. Ada. Tak ada Okey, seterusnya kita terus kepada kebat ni nantilah kita buat Okey. Ni sejarah perlembagaan. Minta maaf lah, tajuk ni memang agak full of facts, penuh fakta. So kamu kena go through saja boleh Okey, jadi sejarah penggubalan perlembagaan ni bermula pada sini. Kamu boleh baca lah, pembentukan undang-undang sebuah negara mestilah sah, adanya parlimen. Apa fungsi parlimen ni? Parlimen ialah badan yang membuat undang-undang, iaitu siapa? Menteri-menteri, ahli parlimen, ahli politik yang kita pilih tu, dia akan duduk di parlimen, dia akan membahasnya maksudnya dia membincang undang-undang. Contoh kalau kamu ingat ada kecoh tu, dia buat undang-undang tentang penghapusan tol. Jadi dia bergaduh lah. Okey, tol tak boleh hapus. Kerajaan orang pembangkang cakap, yang kerajaan nak cakap tol kena naikkan lagi sebab kita banyak hutang. Dia gaduh lalas tol dikekalkan. Jadi itulah fungsinya ahli parlimen. Parlimen ni ialah badan yang menggubal undang-undang, meminda perluasan dan menegakkan kedaulatan. Itulah. Jelas Yang nombor 3 sebagai rakyat. Rakyat ni kita kena agak jasa pemimpin yang mengekal. Walaupun kalau kamu pernah tengok tak sidang Dewan Rakyat ni? Saya pernah tengok. Buka mic. Pernah kan? Ada yang bergaduh lah, ada yang baik lah, ada yang setuju tak setuju kan. Walaupun dia bergaduh gitu apa semua, tapi secara kesimpulannya tujuan dia ialah untuk buat perlembagaan demi kedaulatan negara kita, demi pentadbiran negara kita lebih tersusun. Okey, baik, seterusnya yang keempat, Charter of Justice digubal di negeri-negeri Selat. Ini kita baca sajalah tak salah Okey, seterusnya kita lihat sejarahnya lagi Undang-Undang Negeri Selat, Majlis Mesyuarat pertama Negeri Perak. Ini kita go through sajalah. Ini dia banyak fakta yang bab 2 ni. Yang penting kamu faham apa itu perlembagaan. Perlembagaan negara kita gabungan daripada zaman Melaka dan zaman British dan disesuaikan 3 bentuk perlembagaan. Itu dia punya intipati Boleh Boleh. Seterusnya 5 perkara termarujukkan PTM. Ini ialah 5 isi penting dalam perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Yang pertama ada Kerajaan Persekutuan. Yang persekutuan ni ialah di Putrajaya, nampak ni Putrajaya. Yang kedua itulah hak istimewa orang Melayu, iaitu kedudukan raja dan hak istimewa orang Melayu ada dalam perlembagaan perkara 153. Okey. Yang keempat, parlimen ni. Parlimen ialah badan yang menggubal undang-undang. Ada 2, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Ada soalan yang ini. 5 perkara penting dalam perlembagaan persekutuan. Ada soalan? Kak Mike? Ada soalan tak? Okey, tak ada. Okey, next. Si kebat. Kebat lah habis tajuknya ni. Okey, 2.3. Apakah ciri utama dalam perlembagaan? Okey, jom kita tengok. Okey, yang ni pertama. Yang pertama mesti ada sistem beraja. Kita kan amalkan sistem beraja perlembagaan. Kalau kamu tengok sini, raja ialah ketua negara. Sultan pemerintah, ketua negara. Okey. Nombor 1 ni, kamu nak faham pemerintahan beraja ni, negara kita ni, ketua dari segi agama, ketua dari segi adat, ketua dari segi dari segi tentera. Siapa ketua dia? Yang di-Tuan Agong. Tapi kalau ketua dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi sosial, dari segi hubungan luar, ketuanya ialah Perdana Menteri. Itu ialah masuk pemerintahan beraja. Maksudnya ada ketua daripada Perdana Menteri, ada ketua daripada raja. Okey. Yang kedua ialah agama Islam. Agama Islam ni macam biasalah tahu kita majoriti Malaysia rakyat orang Melayu, jadi agama Islam ialah agama rasmi. Ada hak raja, hak istiadat orang Melayu, agama Islam lah. Okey. Yang ketiga, bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini ada dalam perlembagaan. Maksudnya urusan rasmi kerajaan negeri, urusan swasta, urusan yang berkaitan dengan penganjur-bandaran, urusan berkaitan sekolah, polis, wajib guna bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu bahasa rasmi.
Okey. Baik, yang keempat ialah kedudukan orang Melayu. Ini kita kamu dah belajar tentang 3 dan 2 dulu. Orang Melayu ialah penduduk asal Malaysia, mereka yang paling majoriti. Jadi mereka ada hak untuk mendapatkan hak istimewa dan juga hak haja lah. Dan untuk makluman kamu lah sebenarnya. Tunggu lonceng habis dulu. Dia tak dengar. Lonceng, sabar. Okey, habis. Mungkin antara kamu terfikir, cikgu, kenapa orang Melayu nak minta hak istimewa je? Orang Cina India macam mana? Okey, yang ini kamu kena tahu. Dia ada panggil istilah dia kontrak sosial. Kontrak sosial ni orang Melayu terima orang Cina dan India sebagai rakyat tanah Melayu semasa zaman milenium. Jadi apa balasan kepada orang Melayu? Orang Cina dan orang India mengiktiraf hak orang istimewa Melayu dan kuasa raja agama Islam. Jadi maksudnya apa kat sini? Win-win situation. Ni cikgu dah terangkan dulu kan masa tengah tempat kan. Orang Melayu dapat apa dia nak, orang Cina India pun dapat apa nak. Jadi dua-dua agak adil lah. Dia tak adil sepenuhnya tapi agak adil lah. Okey. Baik, seterusnya kita tengok okey, ciri. Tadi kamu dah tengok raja perlembagaan, dah jelas kan? Sekarang kita tengok ciri perlembagaan ni. Dia punya ciri seterusnya ialah kerajaan persekutuan kerajaan negeri. Persekutuan ni, negeri yang dia satu. Kerajaan persekutuan ni maksudnya ialah sebuah induk, macam pun sebuah pusat pentadbiran untuk Malaysia. Dalam kerajaan persekutuan ni dia menguasai sesuatu bidang. Contoh pendidikan. Masalah pendidikan, sekolah buka tak buka, kerajaan persekutuan yang tentukan, iaitu di mana? Putrajaya. Contoh kalau pasal ekonomi, tak boleh berniaga ketum, siapa yang tentukan? Kerajaan persekutuan. Tapi kalau dalam aspek, kalau kamu nak tahu dalam aspek tanah, contohnya AIM dengan Fatihah berebut hal tanah pusaka, berebut nak pergi tanya kerajaan persekutuan, tak boleh. Hal berkaitan tanah ialah kuasa kerajaan negeri. Contoh negeri Johor, Melaka. Masuk kat sini, kerajaan persekutuan ada kuasa dia, kerajaan negeri ada kuasa dia, dia bahagikan. Okey. Contohnya ialah demokrasi parlimen. Demokrasi parlimen itulah pilihan raya apa semua ni, kewarganegaraan. Ni lah kita go through saja Okey, lagi dah habis untuk satu topik ni. Okey, pindaan. Boleh teruskan ke nak ni? Kita tengok, kita berhenti jap Okey, tengok video jap. Okey, kita tengok video jap Sebelum ada satu tajuk lagi, kita tengok video kejap. Ni videonya. Videonya kat sini siapa ketawa tu? Sekejap kedaulatan. Okey, kejap. Kita jumpa videonya. Video ni dah tunjuk dah ni tu. Tak payahlah. Tu kita tengok video yang sambungan tadi tu. Tentang terjah rakyat Malaysia pasal Malaysia. Okey. Kita minimizekan jap. Okey, jap Kita ni present now your entire screen. Kita klik ni share. Okey, dengar suara, nampak video? Nampak. Dengar sajak mana ada. Nampak tak? Nampak?